Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wasaminu. Makna lam yang ke-8. Wasaminu muwafaqatu ila. Sama dengan ila. Muwafaqah dengan ila artinya dia sama dengan ila. Contohnya nahwu qaulihi ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala bi anna rabbaka auhalaha. So, iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan pada hari kiamat dengan suatu goncangan, wa akhrajatil ardu asqalaha, maka bumi akan mengeluarkan asqal, yakni segala khazanah-khazanah, dan juga akan memuntahkan segala khazanah dan juga memuntahkan segala orang yang mati. Memuntahkan, ini mengeluarkan dan mencampakkan mereka di atas bumi semula. Fa'alqadha ala zahriha. Wa qala al-insanu ma laha. Manusia yang kafir akan berkata, manusia yang kufur dengan kebangkitan akan berkata, apa hal ni? Ma laha yauma izin tuhaddithu akhbaraha. Hari itu bumi akan menceritakan tentang bima umila alaiha, tentang apakah yang telah dilakukan oleh manusia, sama ada khair ataupun syar. Bi anna tu ba sababiyah, disebabkan. Sebab apa dia boleh bercakap tu? Bumi. Sebab Tuhan telah mewahyukan kepada dia. Dan Tuhan beri, Tuhan telah memerintahkan. So auha sini bermakna amara. So auha laha. So penggunaan auha ni so, biasanya pakai ila kan. Jadi kalau pakai li sini ataupun la kan, tu jadi maksud dia situ maksud ila lah. Sebab dalam surah yang lain penggunaan auha ni, contohnya Allah mewahyukan kepada lebah. Wa auha rabbuka ilan nahl. Tapi ulama-ulama Nahu, dia kata, auha ni ada makna asyara, makna alhama, makna arsala. So, biasanya kalau asyara, alhama, arsala, so dia pakai ilai. Kalau auha, bermakna amara, memerintahkan. So dia pakai li. Dia pakai li. Ataupun la lah untuk dhamir. So sini makna amara kan? Amara ila. Itu pendetilan yang diberikan oleh setengah-setengah ulama. Kullun yajri li ajalin musamma. Nombor 3. Wallahu alladhi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. So Allah lah yang mengangkat langit tanpa adanya tiang yang kamu melihatnya, kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan dia menundukkan matahari dan juga bulan. Kullun, setiap satunya, yajri, berjalan. So li situ kalau kita masuk ilah, berjalan hingga ke ajal, mana tempoh yang dinamakan, mana yang telah ditetapkan. Maknanya sehingga hari kiamat nanti dia akan berhentilah kan. Jadi sini sudah tentulah berjalan sehingga ke takat ataupun hingga ke masa yang terakhir kan. So itu kita panggil al-ghayah lah kan. Al-ghayah. So ghayah ni sesuai dengan ilah. Jadi li itu mana? Ilah. Ataupun kalau nak kekalkan dengan makna tu, in case kalau kita kata li ni untuk ghayah lah. Sebab li pun boleh bermakna ilah kan. Tapi kalau kita nak kekalkan li tu dengan makna asal dia, makna bab kita panggil. Makna
al-bab. So makna bab dia li ajli lah. Kita kata setiap satu lam ta'lil kan. So dia boleh juga bermakna lam ta'lil. Makna li ajli lah. Li ajli. So setiap satu tu berjalan kerana ataupun untuk sampai kepadalah li ajli buluril ajal. Li ajli buluril ajali. So dua-dua boleh. Satu lagi contoh li makna ila kan. Li ajalin walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. So ayat bawah tu ada ayat penuh dia. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. So di hari kiamat nanti bila orang kafir melihat azab Allah Subhanahu Wa Taala, maka waktu tu zahirlah kepada mereka. Bal sebaliknya badalahum, terlintas kepada mereka, mana jelas kepada mereka, makanu yufuna, apa yang mereka sembunyikan pada masa mereka hidup dulu. Yang ini mereka tahu kebenaran, tapi mereka tak mahu nyatakan kepada pengikut-pengikut mereka. Jadi keinginan sekarang ni mereka nak hidup balik ke, ataupun mereka nak di waktu tu dikubur ke di mana kan. So mereka ingin nyatakan keimanan mereka. Jadi Allah kata apa yang mereka inginkan itu sebenarnya bohong. Kalau dipulangkan semula ke dunia, mereka tetap macam tu juga. Akhirnya sekali akan sembah berhala juga, sembah nafsu juga. So walau ruddu, kalau sekiranya mereka itu dipulangkan semula, la'adu, mereka akan kembali. Kembali mestilah kepada kan. Kembali kepada apa yang mereka ditegah untuk melakukannya. Dan sesungguhnya mereka itu dusta. So li tu makna dia ilah. Kalau mereka dipulangkan semula, nescaya mereka akan kembali kepada manhu anhu, apa yang mereka ditegah. Wattasi' makna yang ke-9. At-tasi'u muwafaqatu li ataupun la untuk dhamir sama dengan makna ala. Dan ala ni kita tahu dari segi fil isti'la'il hakiki. Mana isti'la ni ada dua, satu isti'la majazi, satu hakiki. Isti'la maknanya duduk atas menguasai. Duduk atas sesuatu benda kan. Jadi ada yang hakiki memang kita duduk atas dia. Satu lagi misalnya seolah-olah kita dibeban oleh sesuatu. Ya, kalau hutang dia duduk atas kita. Dia panggil isti'la juga. Tapi majazi lah. Contoh nahwu wa yakhirruna lil azqan. Dan mereka rebah. Mereka rebah, mestilah rebah tu di atas dagu ataupun muka. So ya wa yakhirnu 'alal azqani. Nombor 5 kan. So katakan wahai Muhammad kepada orang munafik, orang kafir tu, aminu bihi. Sama aja mereka tu. Berimanlah kamu ataupun kamu jangan beriman, sama saja. Tapi kalau orang yang ada ilmu betul-betul, so mereka ni apabila dibacakan ayat-ayat Tuhan, so mereka akan sujud kan. Innal ladzina utul ilma, sesungguhnya orang yang diberikan ilmu sebelum ni, min qabl idza yutla alaihim, bila dibaca kepada mereka ayat-ayat Tuhan, yakhiruna, so mereka akan rebah, maknanya sujudlah. Jatuh merebahkan diri dia di atas azqan, so di atas dagu. Seolah-olah maknanya dagu tu dia nak sini simbolik kepada muka. So mestilah duduk atas muka, kata duduk atas muka. Seolah-olah duduk atas muka. Jadi ala lah, ala isti'la. Nombor 6. Ini satu aja dia bagi. Maknanya nak tunjukkan muwafaqah dengan ala. Tapi kalau kita nak kekalkan li ni untuk makna ala, makna bab dia, makna bab. Yang ni makna dah tukar dah kan. So makna bab dia, makna yang biasa-biasa dia lah, selain daripada makna tukar preposition tu, tukar harfu jar tu. Itu bukan makna bab dia. Makna bab dia tu makna ikhtisas ke, makna ta'lil ke,
yang selain daripada harfu jar. So sini juga setengah ulama kata makna khusus. So mereka rebah ni, mana rebah ni, rebah apa kata rebah? Merendahkan diri. So merendahkan diri ni khas untuk dagu. Ataupun boleh tukar dua, itu maknanya dagu ni ataupun muka hidup ataupun ni khusus untuk merendahkan diri. Seolah-olah nak kata waja'ala dagu zaqanahu dan juga wajahnya wajahahu lil khurur, untuk kerendahan ataupun untuk kerebahan, merebahkan diri. Kharra kan jatuh ataupun sujud. So, dia punya masdar dia khurur. Seterusnya ayat da'ana li jambihi, nombor 6. Ini tabiat manusia. Manusia ni apabila disentuh oleh ad-durru, kecelakaan, kemudaratan, maka mereka akan da'ana. Manusia ni apabila disentuh oleh kemudaratan, maka manusia itu akan berdoa kepada kami. So berdoa kepada kami dalam keadaan sini berbaring ke, tidur ke, kan? Qaidan, duduk ke, berdiri ke. So manusia ni tetap akan berdoa lah. So falamma kashafna anhu durrahu, bila kami hilangkan penyakit dia tu, mudarat dia tu, musibah dia tu, marah mereka lalu gitu aja kan. Seolah-olah lupa dah. Ka'allam yad'una. Seolah mereka tak pernah berdoa lah untuk menghilangkan kemudaratan mereka tu kepada Tuhan. Jadi kita sekarang ni da'ana li jambihi. Takkan kita nak kata berdoa untuk khusus untuk lambungnya. Sukar kan dari segi lintasan yang pertama. Mestilah berdoa di atas lambungnya. Berdoa di atas lambungnya. Ala jambihi. Maknanya dia tidur di atas kan? Tidur di atas lambung. Lambung ni maknanya usuk lah. Atas usuknya. Walaupun begitu, ulama ada yang kata li ni kekal maknanya yang asal. Makna bab kita panggil. Khusus pun ni khusus. Berdoa kepada kami khusus. Maknanya kalau berdoa sini mestilah kalau tengok ayat sebelum dia tu, perkataan sebelum dia tu menunjukkan hal kan. Berdiri sini. Berdiri, duduk, berdiri. So sini mestilah baring. So baring tu macam mana baring? Baring mengiring ke? Baring menentang ke? Menelungkup ke? Tak tahu jenis macam mana kan? So dengan adanya li jambihi itu menunjukkan baring itu secara mengiring. Jadi maknanya li ni khusus lah. Li khusus. Maknanya berdoa dekat baring dia tu jenis mengiring. Li. Maknanya khusus untuk bahagian usuk dia. Watallahu lil jabin. Watallahu lil jabin. Ini kisah Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Falamma aslama, apabila mereka patuh kepada Tuhan, maknanya mereka menyerahkan diri untuk menunaikan perintah menyembelihkan anak tadi. So berlakulah kejadian menyembelih. So watallahu. So talla artinya merebahkanlah. Lil jabin. Mesti merebahkan Ismail di atas, kan mesti di atas kan. Rebahkan dia tu di atas, mana dia duduk di atas muka dia. Sebahagian yang ni kita panggil jabin. Sebelah sini. Dahi ni kan, yang sebelah tepi tu. Alal jabin. Jadi alal jabin lah, bukan untuk jabin. Lil jabin. Falamma aslama, bila mereka tunduk dan patuh kepada perintah Tuhan, watallahu lil jabin. Isara'ahu alaihi. So dia tumbangkan dia atas. Tengok dia guna ala ni. Ganti kepada li. Setiap manusia ni ada jabin ni. Bahagian sini jabin. Antara yang duduk di antara dahi. Satu lagi itu dalil Quran. Kalau dalil syair tentang penggunaan
li sama dengan ala ni. Ala ni sama, li ni sama dengan ala. Kata penyair Jabir bin Hunay At-Taghallubi. Okey, sini penyair dia nak cerita tentang pembunuhan Syurahbil. Syurahbil. So Syurahbil ni bapa saudara kepada Imra'ul Qais. Imra'ul Qais. So Imra'ul Qais ni raja ataupun pujangga Arab lah. Imra'ul Qais. Termasuk dalam syair Sabah Muallaqah ialah syair Imra'ul Qais. Imra'ul Qais. So dia ni memang keturunan raja lah. So, ayah dia ni nama Al-Haris. Dia ada 4 orang anak. So dia bagi anak kepada anak-anak dia tu, bagi kawasan-kawasan lah untuk pemerintahan. Selepas dia meninggal, bergaduh antara anak-anak dia tu. So salah seorang anak dia ni ialah ayah kepada Imrul Qais lah. Nama dia Hujur. Ni anak sulung dia. Kemudian dia ada anak lain lagi. So antaranya Syurahbil ni. Dan juga Salamah. Satu lagi Ma'di Karub. Ma'di Karub. So bila ayah dia meninggal, berlaku pergaduhan antara Syurahbil dengan Salamah. Sehingga tahap berlaku pembunuhan. Di Salamah ni pun ada kuncu-kuncu dia, ni kabilah-kabilah yang menyokong dia. So salah satunya berjaya membunuh Syurahbil. Dengan pembunuhan yang dahsyat lah, sampai dipenggal kepala dia. Jadi sekarang ni penyair ni dia nak gambarkan bagaimana inilah pembunuhan ke atas Syurahbil. Dia kata orang yang bunuh tu tanawalahu. Tanawala sini artinya menikam. So dia menikamnya dengan tombaknya. Birumhi summattanalahu. Kemudian dia mengulang-ulang lagi. Asalnya istana. So, istana yastani. Kemudian sa tukar kepada sa, ta tukar kepada sa tukar kepada ta, kemudian diidghamkan. Jadi ittana. So ittana lahu, asalnya ittana ni melipat masuk. Di seolah-olah situ dia pergi 2 kalilah masuk. So ittana lahu. Menyerangnya kembali. Fakharra, lalu dia pun rebah. Sori'an, jatuh, rebah. Maknanya kalau kena muka tu dia tertiarap. Rebah tertiarap di atas li kan? So di atas tangan, 2 tangannya dan di atas mukanya. Mana rebah di atas tangan dan di atas muka. Mana muka di atas tangan dan di atas muka. Tertiarap lah kan? Itu yang sori'an tertiarap. Wal majazi. Yang tadi semua hakiki belaka. Yang majazi ni contohnya nahwu wal majazi. Nahwu contohnya firman Allah Ta'ala wa in asa'tum falaha. Nombor 3 tu Allah kata in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik, sebenarnya kamu buat baik untuk diri kamu. Wa in asa'tum, kalau kamu buat jahat, maka kamu kena tanggung kan. Mana dosa tu duduk atas kamu. Jadi sepatutnya sini ala sini kan. Wa in asa'tum, kalau kamu buat jahat, buat benda tak baik, falaha. Dia kata falaha. Bukan untuk, sebab sini untuk ni biasanya untuk benda baik kan. So kalau benda jahat, mana kita akan menanggung dosa tu. So nanggung ataslah. Jadi falaha artinya fa'alaiha. Mana fa'ala anfusikum. Atas
diri kamulah menanggung beban dosa tu. Jadi duduk atas maknawi. Wa nahwu, dan seperti sabda Nabi, wa nahwu qawli alaihi salatu wassalamu. Kata-kata Nabi kepada li Aisyata radhiyallahu anha, ishtariti lahumul wala'a. Beri syarat kepada mereka wala. Lahum ni tukar kepada ala. Jadi syaratkan ke atas mereka wala. Hadis ini hadis diceritakan juga dalam Bukhari tentang seorang hamba nama dia Barirah. Tuan dia kata, kalau kamu nak merdeka, kamu bayar kepada kami sekian, sekian, sekian. So Barirah ni, dia baik dengan Aisyah. So dia pergi ke Aisyah, dia beritahu, tuan aku ni nak merdeka aku dengan bayaran sekian, sekian, sekian. Boleh tolong aku tak? So Aisyah kata, boleh. Aku nak bebas kamu sekaligus je, tak nak bayar ansuran-ansuran kepada tuan kamu tu. So tuan kamu tu suruh bayar ansuran-ansuran kan. Aku nak bayar terus. Beritahu dia aku nak bayar terus. Tapi syarat dia, setelah kamu merdeka nanti, aku akan mewarisi. Kalau kamu tak ada keturunan, aku akan mewarisi harta kamu. Maknanya, kamu jadi waris aku. Sebab ikut syariat, sesiapa yang merdeka kan, hamba, maka kita akan menjadi pewarisnya. Kalau sekiranya dia tidak ada waris, ya, harta dia akan boleh kita lah. Tapi Aisyah kata boleh. Syarat dia, aku akan jadi wali kamu. Maknanya aku akan jadi maula kamu. Maknanya aku akan jadi penguasa kamu nanti bila kamu meninggal dunia. Pewaris lah, walak tu maknanya jadi pewaris dia. Jadi Barirah pergi jumpa tuan dia, beritahu apa yang Aisyah syaratkan. Tuan dia tak mau. Dia kata tak boleh. Walak tu hak kami. Barirah pun mari cerita balik kepada Aisyah. Tuan dia kata gini. Kau dia tak mau, tuan dia tak mau macam tu. So, benda ni dia dengari oleh Nabi, perbualan tu. Selepas tu Nabi tanya Aisyah, apa hal ni? Aisyah pun menceritakan gini, tuan dia tak nak bebaskan dia kalau kita bayar pun, sebab dia nak jadi pewaris nanti. So Nabi kata tak apa, bayar je. Nanti kalau ada kes mahkamah nanti, kamu akan menang. Sebab ikut kaedah syarak, walak itu milik orang yang membebaskan. So kamu yang membebaskan Barirah, walak itu akan milik kamu. Jadi sebab tu Nabi kata, ishtariti lahum. Beri syarat kepada mereka, lahum al-wala. So lahum ni kalau kita kata untuk sini, maknanya dia akan dapat, mereka tu akan dapat. Untuk. Sedangkan maksud Rasulullah di situ, konteksnya ialah against. Maknanya mereka itu menanggung walak. So mereka kena, seolah-olah mereka berhutang walak itu dengan Aisyah. Mereka kena beri walak itu kepada Aisyah. Waqala An-Nahas, ada komentar daripada An-Nahas. An-Nahasu, Abu Ja'far An-Nahas, seorang ahli lughah dan seorang pakar bahasa. Al-ma'na min ajlihim. So dia kata sini, ala ni bukan, lahum ni bukan bermakna ala. So dia kata li ni kembali balik kepada makna asal bagi li. So makna dia salah satunya taklil kan. So boleh jadi li ajlihim. So beri syarat walak ni kerana mereka. Kerana mereka. Mana kerana mereka tak mahu tadi kan. So kita beri syarat tu. Bukan untuk mereka. Kerana penentangan mereka tu kita beri syarat walak. Ataupun kerana mereka menolak untuk beri walak tu, kita beri syarat walak. Waqala la yu'rafu, dia menambah lagi, dia kata la yu'rafu wa la yu'rafu fil Arabiyyah. Tidak diketahui dalam lughah Arab ni. Lahum dia kata sama makna dengan ala. Bermakna ala. Kemudian muhsyi bawah tu dia tulis, mana tak adanya. Ada pun kalau kita tengok dalam kamus, memang pun guna ishtarata ni kan. Ishtarata ala. Malah kalau sirah lain pun. Sirah syarata kan. Sirah sulasi mujarrad. Syarata lahu, syarata alaihi. Mudhari' pun sama juga. Syarata yashritu, syarata yashrutu.
syartan. Sepakai. Cuma saya tengok-tengok yang kitab nahas ni, dia banyak kitab dia. Cuma kitab masyhur dia, Ma'anil Quran tu semua tu, kita tengok tak ada pun yang dia kata gini. Dia nakal, yang adanya dia nakal ahli lughah je lah. Maknanya makna sini ada ulama kata sini makna li ajlihim, ada makna ala. Mungkin ni ada dalam kitab lain lah. So sini maksud dia azhiri lahum hukma al-wala. Terangkan hukum wala tu kerana mereka, li ajlihim. Kalau makna an-nahas tadilah, kerana mana li ajli. Cuba kita tengok lughah kan. Okay, cuba tengok tu kan asyarat. So penggunaan dia syarata yashritu ataupun syarata yashrutu. Kemudian ada pun washtarata alai, penggunaan ala. Ataupun mungkinlah maksud dia, maksud nahas ni dia tak boleh tukar mana syarata ala, mana against. Kalau syarata lahum, maknanya itu untuk, makna untuk kelebihan untuk orang tu. So saling tukar menukar tu dia kata tak boleh. Makna tu memang ada sini. Memang tu memang ada. Ishtarata ala makna lain, ishtarata li makna lain. Jadi macam mana boleh saling tukar menukar tu? Wal ashiru muwafaqatu fi. Li ni sama dengan fi. Contohnya di hari akhirat Allah kata wa nadha'ul mawazin. Kami akan letakkan, so kami akan kemukakan timbangan al-qista yang adil pada hari kiamat. Tapi kalau makna ta'lil pun boleh kan? So kami akan letakkan timbangan yang adil itu lihisabi, kerana perhitungan hari kiamat. Sebab wazan ni untuk hisab kan? Lihisabi yaumil kiamat. Mana li itu masih lagi li ala babiha lah. Ataupun maksud dia sini li ni untuk makna indah boleh. Setengah ulama kata makna indah. Mana kami akan kemukakan timbangan yang adil pada juga sini. Tapi pada ni dia luas. Kalau pada ni dia waktu tu, dia lusuk dipanggil. Mulasaqah. Zarah mulasaqah. Di kala itu. Di kala hari kiamat. Lagi, makna fi nombor 1. Yas'aluna ka'anis saati ayyana mursaha. Mereka bertanya kamu tentang hari kiamat ayyana bila mursaha. So, mursa daripada arsa. Arsa maknanya kalau kapal tu kan. Kalau kita tak nak kapal tu bergerak, so kita jatuhkan sauhnya. So, bila jatuhkan sauh tu, dia melekat lah kan. Tak bergerak lah. Maknanya fix lah, kita fix. Jadi sini maknanya fix. Fix dia tu, ketetapan dia tu bila. So, waktu yang ditetapkan itu bila. Jadi mursa boleh jadi isim zaraf. Maknanya waktu ditetapkan dia tu bila. Kul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah ilmu tentang hari kiamat ni di sisi Tuhanku, la yujalliha, dia tidak akan mendedahkan hari kiamat tu pada waktunya. Pada waktunya. Maknanya di dunia ni Tuhan tidak mendedahkannya kan. So Tuhan dedahkan waktu tu la yujalliha, waktu dia bila ni Tuhan akan terangkan dari akhirat tu. Di hari akhirat dia yang akan terangkan waktu tu. Huwa. Tidaklah mendedahkannya itu melainkan dia. Pendedahan itu dibuat pada hari kiamat. Pada waktu saat tadi. Sebab tu dia kata sini fi ni atau li ni bermuta'alliq dengan yujalli. Sebab tak mungkin Allah dedahkan di dunia. So Allah dedahkan di hari akhirat. Dan juga nahwu qawlihi lah kan. Nahwu qawlihi ta'ala sini, nahwu qawlihin. Kata-kata orang Arab biasa penggunaan
penggunaan perkataan madha. Madha makna benda tu yang sudah berlalu. Madha li sabilihi. So, biasanya orang guna madha fi, madha li, madha bi. 3 ni guna. Dalam kamus-kamus penggunaan dia. Artinya, kalau guna dengan sabil lah. Sabil. Berlalu pada jalannya artinya mati. Madha fi sabilihi, madha bi sabilihi, madha li sabilihi. Mati. Cuma banyak tak banyak je lah. Cuma dari segi kekerapan je lah. Kekerapan mana yang lebih kerap guna. Guna bi ke, guna fi ke, guna li. Cuma bila saya tengok kamus. Nombor 2 tengok. Dalam lisan dengan lisan Arab dengan tajul arus kan. Kamus tu. So dia guna bi sini. Madha bi sabilihi. Dalam kitab Ibnu Sidah. Kitab muhkam dia. Pun tak sebut li ni. Tak sebut li artinya walam yusbitulah seolah-olah ahli lugah ni tidak menyabitkan adanya madha li sabilihi. Tidak menyabitkan artinya tak ada contoh qa sudah. Masa buat perkataan madha kan. So madha yang ditonjolkan madha bi sabili. So madha li sabili tak ditonjolkan. Tapi bila saya cek tengok, kebanyakan ahli lughah bila menghuraikan perkataan darajah, so dia akan tafsirkan dengan makna madha li sabilihi. Maknanya ada lah dalam lughah tu, cuma dia tak sebut ketika mana disebutnya perkataan madha tu. Tapi dalam menghuraikan perkataan lain, darajah itu yang mati tadi, madha li sabilihi. Darajah ay madha li sabilihi. Darajal qaum. Tengok, darajal qaum dia mati. The people pass away. Madha tadi, madha li sabilihi. Sini kan. Darajah ay madha li sabilihi maksudnya darajal qaum. Idzan qaradu, bila mereka mati. Dan penggunaan madha li sabilihi ni banyaklah dalam kitab-kitab adab. Setengah tu dia tulis madha sabi saja. Madha sabilahu. Madha sabilahu. Mana dia hazaf huruf ja lah. Wa minhu, antara li bermakna fi, ya laitani qaddamtu li hayati. So pada hari kiamat nanti, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. So perintah Tuhan kamu akan mari, begitu juga malaikat akan mari bersaf-saf. Wa jaa yauma idzin bi jahannam, akan dibawa mari neraka. Wa jaa yauma idzin bi jahannam. Yauma idzin pada hari itu yatazakkarul insan. Manusia baru teringat. So manusia kafir akan mula teringat balik. Ma farrata fihi, apa yang mereka telah tinggalkan. Tak buat amalan-amalan kebaikan. Wa anna lahu zikra. Apa faedahnya dia kata? Ingatan mereka pada waktu ini. Dan waktu itu dia akan katalah, manusia akan kata yaqulu, manusia kafir itu akan kata ya laitani qaddamtu li hayati. So ia tak ada apa-apa kan, ditambahnya. Ini makna aduhai lah. Aduhai dia mengeluh. Angan-angan. Kalaulah dia kata aku dapat kemukakan benda baik ini, li tu. Benda baik tu fi hayati, semasa kehidupan aku dulu. Ataupun kalau itu makna fi kan, angan-angan je. Tapi kalau kita nak kata li, ni makna dia, makna hakiki dia, makna bab dia, untuk kan. So untuk maknanya keluhan dia ni, mudah-mudahan dia angan-angannya, kalaulah aku dapat kemukakan benda-benda baik ni untuk kehidupanku di akhirat ni. Kalaulah. So makna masih lagi valid lah kalau kita guna li ni untuk makna
asal dia. Sini pun dia bagi dua ni tafsiran. Satu makna li ajlihi, satu lagi makna fi, waqta. Li hayati mana? Waqta hayati fi dunia. So sini ya laitani qaddamtu li hayati boleh makna fi hayati. Alangkah dia kata bagusnya kalau aku dapat kemukakan kebaikan pada kehidupan aku di dunia. Ataupun mana dia taklil tadi kan. Alangkah bagusnya kalau aku dapat kemukakan amalan baik li ajli untuk demi kehidupanku di hari akhirat ni. Wal hadi asyara. Wal hadiya asyara. Yang ke-11 makna li antakuna bermakna inda. Antakuna lam, al-lamu bermakna inda. So lam makna inda, ketika. Ketika. Dan kaqaulihim, seperti kata-kata penggunaan orang Arab untuk hari bulan. Tulis hari bulan ni mana kita tulis ni ketika mana. Contohnya kita kata aku tulis ni katabtuhu li ketika khamsin, 5 hari yang telah berlalu. Khalauna. Ni cara penulisan hari bulan dia guna khalau. Perkataan khala. Bahasa Arab ni kita ada lailatun, ada yaumun. So hari ni, siang hari ni maksudkan ni bermula daripada malam lepas maghrib tu kan. Lepas urut tu, mula maghrib tu kira dah hari dah. Jadi kadang tu dia consider, dia tulis dia. Contohnya sekarang ni dia tulis ni malam. Kemudian esoknya siang. So hari ni katalah hari Jumaat kan. Hari Jumaat. So hari Jumaat tu dah mula sini. So katalah dia menulis tu sini. Siang harinya. Kedua-dua hari Jumaat kan sebab hari Jumaat bermula pada malam. Ni malam, ni siang. So kita tulis kitab kita tu hari Jumaat. Siang harinya. So masa kita nak tulis berapa hari bulan tu kita boleh guna, kita lebih consider kepada malam. Sebab malam ni dia kira yang utama dah. Kejadian alam ni pun Allah buat gelap dulu dia kata. Kemudian barulah dibuat matahari untuk suluh. Kemudian satu lagi, benda yang berlalu lebih yakin daripada benda yang akan datang. So sini ni kan, bila kita tulis sini, intinya telah berlalunya malam. So malam tu benda yang yakini. So dia, kalau kita consider malam, so maknanya kita tulis sini, kita kata berlalunya malam. So berlalu dalam bahasa Arab khala. Kalau perempuan khalat, muannas. Kalau jamak kepada perempuan khalauna. So malam kan kita ada lailatun. So kalau kita consider lailah dari segi nombor kan, kita akan pakai khalat lah. Kalau malam tu jamak layalin. Jamak taksir ni. Boleh juga dijamakkan jamak muannas ini. Dari segi fi'il dia lah. Khalauna. Jadi aku tulis ni padalah ketika. Sebab kita tak guna fi, guna inda. Sebab inda ni dia lebih lusuk ni. Mulasaqah. Mana waktu tu. Inda tadi. Kalau fi ni dia luas sikit kan. So pada waktu tu, ketika hari bulan, 5 hari bulan yang telah berlalu malamnya. Khalauna. So khamsah ni, kalau dia tak buat tamyiz sini kan. Dia khamsin. Sepatutnya khamsi layalin. Maknanya jamak. Sebab jamak tu lah kita guna khalauna. So kalau kita buat ihda, 11 asyarata. So ihda asyarata kan? 11 dalam bahasa Arab mestilah mufrad. Sini kena lailah. Lailatan. Ihda asyarata lailatan. So kalau kita tak sebut pun nanti
Kalau berlalu kita tulis khalat. So Lailah dengan layali nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun. So 11 khalat gitu. Katabtu li 11 khalat. So khalat sini apa yang berlalunya? Khalat 5 hari telah berlalu daripada bulan, kata bulan Ramadan. Min Ramadana. Katabtu li khamsin khalawna min Ramadana. Kalau nak tambah bulan boleh. Min syahri Ramadan. Ini cara orang dulu cara menulis hari bulan. Kemudian kalau salah satu lagi cara ditulis hari bulan, kalau dah sampai 15 hari bulan kan. 15 hari bulan. So sekarang ni yang ni telah berlalu. Yang ni akan datang malam tu. Malam tak mari lagi. Kita tulis ini 15. Yang ni dah berlalu. Yang ni akan datang. Maknanya masih lagi berbaki berapa hari lagi, berapa malam lagi nak habis bulan Ramadan. So dia akan guna perkataan baqiyat, remain, dan juga perkataan baqina. Kalau jamak lah, baqina. Maknanya kalau ada 6 hari lagi nak habis bulan Ramadan tu, katabtu li sittin. Sittin baqina. Li sittin baqina min Ramadan. Dia berbezalah, maksudnya kalau kita tulis baki, so malam tu belum lagi berlaku. Tapi kalau tulis madha ataupun khala tadi, madat, madaina. Berlalu boleh juga guna madaina ataupun khalauna. Ini madat ataupun khalat. Kalau kita tulis yang ni, artinya malam tu dah berlalu. Tapi kalau kita kata masih berbaki, malam itu belum lagi. Waja'ala Ibnu Jinniyyin qira'atal Jahdari. Qira'atal Jahdari. So kita ada ahli qura' kita, nama dia Asim kan. Satu nama Asim, gelaran dia Jahdari, satu lagi Asim Al-Qari. Biasanya kalau kita kata qira'ah Asim, Hafs an Asim, ini maksud dia Asim Al-Qari. Satu lagi Asim yang ini, Al-Jahdari. Kedua-duanya ulama tabaqah yang ketiga. Satu zaman ni. Kalau Jahdari ni, Asim ni orang Basrah. Yang ni Kufah. Meninggal pun lebih kurang je lah. Kalau yang ni 130 Hijrah meninggal. Yang ni awal sikit 127 Hijrah. So dalam qira'ah Asim Al-Jahdari, dia baca bal kadzabu bil haqqi lima. So qira'ah lain baca lamma kan. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Bi kasril lam, lam baca kasrah, wa takhfifil mim. Mim tak bersabdu. Okay, ini kisah-kisah orang kafir je lah. Mula dengan Qaf. Qaf demi Quran yang maha agung, maha mulia. Ma'amanal kuffaru Makkah bi Muhammad. So nak ceritanya sumpahan ni tentang orang kafir ni memang tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka ini bala ajibu an ja'ahum munzirun minhum. So mereka rasa pelik datangnya orang yang memberi peringatan di kalangan mereka. Faqala al-kafir, berkatalah golongan-golongan kafir di kalangan mereka tu, hadza syai'un ajib. Ni pelik ni. Memberi peringatan ni benda-benda pelik. Idza mitna, peringatan tu cerita tentang nanti kamu akan dihidupkan, dibangkitkan, akan dibalas. So mereka kata idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id, bilakah kita sudah mati kemudian kita jadi tanah kemudian kita akan kembali semula. So ba'id ini dia kata kembali, penggembali yang mustahil, ba'id, mustahil.
Qad alimna, kemudian Allah sebut, kami tahulah. Qad alimna ma tanqusul ardu ay ta'kulu minhum wa indana kitabun hafiz. So kami tahu tentang apa yang bumi buat. Apa yang bumi telah makan. Maknanya manusia mati, kemudian bumi makan dia, hancur dia. Kami pun tahu benda tu. Wa indana kitabun hafiz. Dan di sisi kami ada kitab yang terpelihara yang ada di Lauhul Mahfuz tentang catatan tentang takdir manusia. Bal kadzabu bil haqq. Sebenarnya mereka ini mendustakan Al-Quran. Lamma ja'ahum, apabila datang kepada mereka. Fahum fi amrin marij. So, mereka berada dalam keadaan muttarib. Marij ni ya, tidak tetap pendirian. Ada yang mengatakan ini sihir, ada yang mengatakan ini syair, ada yang mengatakan ini bomo, dukung, pawan dan sebagainya. So sini lamma ja'ahum ni bal kadzabu bil haqqi ni lima ja'ahum. So lima itu makna indah. So sini maksudnya bal kadzabu, bahkan sebaliknya mereka kazzabu bil haqq, mereka mendustakan kebenaran. Li mana indah. Indah ma ja'ahu, ketika mana datang kepada mereka kebenaran tersebut. Okay, seterusnya wasani asyara muwafaqah sama dengan makna ba'da. Wasaniya asyara muwafaqatu ba'da. Selepas makna li bermakna ba'da. Nahu contoh aqimis solah, dirikanlah solat. Li ni mana ba'da. Ba'da dulu mana gelincirnya syams, tengah hari tu matahari gelincir, selepas gelincir tu dah baru kamu boleh solat. Itu kalau kita kata makna dia ba'da. Boleh juga makna lain. Makna sini dia kata boleh makna ba'da, boleh juga wasani annaha ala babiha. So makna dia makna li lah. Makna li yang asal. Salah satunya makna ta'lil. Li ajli. So kamu semayailah kerana matahari gelincir tadi. Mana sebabkan matahari gelincir, maka sebab itu masuk waktu. Mungkin solat. Dulu ada dua makna. Satu makna dia gelincir, zawal. Satu makna dia tenggelam. Ghurub, mana maghrib. Satu lagi hadis. Wa fil hadisi sumu. Ini berkenaan dengan kewajipan puasa. Sumu, puasalah kamu ni selepas kamu melihat anak bulan. Li, selepas ru'yatihi, melihat anak bulan. Ataupun li ajli tadi kan. Kerana sebab kamu telah melihat anak bulan, maka sebab itulah kamu kena puasa. Sama juga dengan buka puasa. Buka puasa artinya hari raya. Wa aftiru. Bukalah puasa. Tak payah puasa lagi. Kerana kamu telah melihat anak bulan. Ataupun makna dia selepas kamu melihat anak bulan. Satu lagi contoh dia, contoh syair. Waqala syair. Yang ni syair meratapi saudara. Ini adik-beradik dia yang telah dibunuh. Dia kata, falamma tafarraqna. Apabila kami berpisah. Adik aku ataupun abang aku dah mati. Jadi dia pun bersedih, dia kata, ingat kepada peristiwa-peristiwa dulu, kehidupan semasa dia dengan saudara dia yang dibunuh ni. Ka'anni wa malikan. Seolah-olah aku dan juga Malik, nama dia Malik. Aku dan Malik yang meninggal dunia ni. Lituli istima'in. Li sini mana ba' ni kan? Ba'da tulu istima'. Selepas lamanya pertemuan, perkumpulan dengan dia. Lam nabit. So kami tidak
bermalam. Satu malam pun bersama. Bata yabitu artinya bermalam. So ka'anni wa malikan lam nabit ma'an. Khabar dia seolah aku tidak bermalam satu malam pun bersama. Selepas dulunya nabit. Kami sembang-sembang tengah malam. Wasalisa asyara. Wasalisa asyara. Yang ke-13 ma'a muwafaqatu ma'a. Sama makna dengan ma'a. Muwafaqatu wasalisa asyara muwafaqatu ma'a. Qala ba'duhum wa ansyada 'alaihi hadzal bait. Ini kata-kata sebahagian daripada ahli nahwu. Dia kata li ni juga makna ma'a. Dan dalil dia mereka membaca wa ansyada 'alaihi hadzal bait. Hadzal baita. So dalil dia syair ni juga yang atas ni. So sini kita kena tukar jadi ma'a. Walaupun dia kata lamanya dulu pertemuan. Maknanya bersama sini. Maknanya walaupun kebersamaan. Lamanya duduk sekali dulu. Tapi sejak dia meninggal ni seolah-olah aku tidak bermalam semalam pun dengan dia. Warabi'u asyara makna muwafaqatu. Ar-rabi'a asyara muwafaqatu min. Sama makna dengan min. Contohnya nahwu sami'tu lahu surakhan. So aku mendengar minhu lah kan. Aku mendengar daripada dia laungan, teriakan, surakhan. Bukannya aku dengar untuk dia. Surakhan aku dengar dia lah, dengar dia yang melaung. Dia yang meraung. Nahwu qawli jaririn. Nahwu qawli jaririn. So kata-kata jarir. So Jarir ni hidup zaman Umayyah. So dia ada 3 orang waktu tu tokoh dia. Jarir, Farazdak dan juga Akhtal. So masing-masing berperang mulut ni. Berperang mulut, bermusuhan antara satu sama lain. Yang ni Jarir kata kat siapa ni? Nombor 2. So dia kata Jarir mencela Akhtal. Akhtal ni daripada Bani Taghallubi. Kata Jarir, lana al-fadlu. Kami mempunyai kelebihan. Sebab dia kata, Jarir kata kami ni orang Quraisy. Quraisy ni jahiliah pun hebat. Zaman Islam pun hebat. Zaman Nabi tu pun hebat. Zaman selepas Nabi pun hebat juga. Zaman aku ni sekarang. So lana al-fadlu, kami memiliki kelebihan di dunia ni. Wa anfuka, sedangkan dia kata hidung kamu ada raribun, ada debu, ada tanah. Maksud dia sini hina lah. Hidung ni dia kata kalau rebuah kena tanah ni. Kalau orang purai-purai kan, rebuah kena tanah. So rebuah tu dia hina lah, kalah. So hidung kamu hina. Kamu ni hina. Wa nahnu, dan kami, wa nahnu afdalu, lebih afdal. Sepatutnya lebih afdal daripada kamu kan. Minkum. Kami ni lebih afdal daripada kamu. Di dunia ni kami afdal dah. Di akhirat pun dia kata hari kiamat, yaumal qiyamah kami pun lebih afdal daripada kamu. Dahsyatlah. Bukannya nahnu untuk kamu. Lebih afdal. Sebab dia kata sirah af'alu ni kan. So dia pakai min. Bukannya pakai li. Wallahu a'lam bis-shawab.